Tidak ada di antara salat yang diada-adakan yang tidak mempunyai sandaran yang sahih ialah salat raghaib yang dilakukan pada malam Jumaat yang pertama pada bulan Rejab. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Asri cuba mempertikaikan ibadah di bulan Rejab yang kononnya berasal dari hadis daif. Cumanya duka cita di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada solat. Dan kita percaya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, alim jalil besar, mungkin dia tidak mengetahui bahawasanya hadis ini tidak sabit. Kalau dia tahu, tentu dia takkan masukkan. Kerana Al-Ghazali itu hebat, tetapi dia bukan di dalam jaguh di dalam bidang hadis seperti hufaz-hufaz hadis yang lain, seperti An-Nawawi, seperti Az-Zahabi, seperti tokoh-tokoh yang datang membincangkan. Sebagai jawapan, berikut adalah beberapa pandangan ulama Ahlus Sunnah tentang beramal dengan hadis daif sebagai fadilat. Di dalam kitab Al-Adab Al-Syar'iyyah karya Syekh Al-Muqaddasi, jilid kedua, cetakan ketiga tahun 1999, muka surat 285, pengarang menulis bab Faslun fil amali bil hadits dhaif wa riwayatihi wa tasahuli fi ahaditsil fadail. Bab beramal dengan hadis dhaif, memetiknya dan kelonggaran dalam riwayat fadilat. Dunama tasbutu bihil ahkam wal halal wal haram wal hajah ila sunnati wa kauniha wa li ajli al athar al mazkurah fi al fasl al qabl. Hadha yanbaghi al isharatu ila dhikr al amal bil hadith al dhaif, tanpa menyabitkan hadis dhaif untuk hukum halal dan haram atau keperluan menjadi sunnah, dikarenakan kesan-kesan ini telah disebut dalam bab terdahulu, maka hendaklah ditunjukkan tentang amalan dengan hadis dhaif. Wallazi qata'a bihi ghairu wahidin mimman sannafa fi ulumil hadis hikayatan 'anil ulama'i annahu yu'malu bil hadis dhaif fima laysa fihi tahlilun wala tahrimun kal fadaili wa 'anil imam Ahmad ma yuwafiqu hadha. Kebanyakan mereka yang telah menulis kitab-kitab tentang ilmu hadis pastinya telah menukilkan di dalam ilmu hadis tentang kisah para ulama yang membolehkan beramal dengan hadis daif selagi tidak ada kaitan dengan yang halal dan haram, seperti fadilat-fadilat, dan Imam Ahmad bersetuju dengan perkara ini. Di dalam kitab Al-Kifayah karya Khatib Al-Baghdadi, muka surat 133, Babut tashaddud fi ahadithil ahkam wat tajawuzi fi fadailil a'mal. Bab diperketatkan dalam penilaian hadis berkenaan hukum hakam dan pembolehan beramal dengan fadilat amal. Dalam muka surat berikutnya, pengarang menulis, Ahmad bin Hanbal yaqul, إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. Ahmad bin Hanbal berkata, jika kami meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW tentang halal dan haram, nescaya kami akan ketatkan syarat pada sanad-sanadnya. Apabila kami meriwayatkan daripada Nabi SAW tentang fadilat-fadilat amalan, selagi ia tidak menetapkan hukum hakam dan tidak mengenepikan sesuatu hukum, maka dengan hal itu kami melonggarkan penilaian sanad-sanad. Muhammad bin Nu'aim قال سمعت أبا زكريا العنبري يقول
Al-khabaru iza warada lam yuharrim halalan wa lam yuhilla haraman wa lam yujib hukman wa kana fi targhib aw tarhib aw tashdid aw tarkhis wajib al-ighmadu anhu wa tasahulu fi ruwatihi. Jika hadis itu diriwayatkan yang mana ia tidak mengharamkan yang halal, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak pula membawa kepada hukum hakam. Hadis itu dalam bentuk menggalakkan, memberi ancaman, menegaskan sesuatu dan memberi perlepasan, maka ia hendaklah diabaikan dan diberi kelonggaran dalam penilaian perawinya. Di dalam kitab Fathul Mughith Bisyarhil Fiyatil Hadith karya Imam As-Sakhawi Al-Syafi'i, jilid kedua, penerbit Maktabah Daril Manhaj Riyadh, cetakan pertama tahun 1426 Hijrah, muka surat 152. Pengarang menulis, wa qala Ibnu Abdul Bar, ahadithul fadaili la yuhtaju fiha ila man yuhtaju bihi. Telah berkata Ibnu Abdul Bar, pakar hadis tidak memerlukan hadis-hadis tentang fadilat untuk penilaian. Al-Baihaqi fil Madkhal, iza ruwina 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil halal wal haram wal ahkam shaddadna fil asanidi wantaqadna fil rijal wa iza ruwina fil fadaili wal thawabi wal iqab sahalna fil asanidi wa tasamahna fil rijal. Imam Al-Baihaqi menulis di dalam kitab Al-Madkhal ila Almis Sunan daripada Ibnu Mahdi yang berkata, sekiranya kami meriwayatkan daripada Nabi SAW tentang apa yang boleh, apa yang dilarang dan hukum, maka kami keras dalam penilaian sanad, kami mengkritik rijal. Dan jika kami menceritakan tentang fadilat, pahala dan azab, maka kami longgarkan penilaian sanad dan berkompromi dalam rijal. Di dalam kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih karangan Ibn Abdul Bar, jilid pertama, penerbit Dar Ibnil Jauzi, muka surat 202, pengarang menulis, qala Abu Umar, ahadithul fadaili tasamahal ulama'u qadiman fi ruwatiha an kull walam yantaqidu fiha ka intiqadihim fi ahadithil ahkam wabillahi taufiq. Telah berkata Abu Umar, hadis-hadis tentang fadilat, para ulama terdahulu bertoleransi dalam meriwayatkannya. Mereka tidak pernah mempertikaikannya sebagaimana pertikaian mereka terhadap hadis berkenaan hukum hakam. Dalam muka surat 103, wa ahlul ilmi bi jama'atihim yatasahaluna fil fadaili fayarwunaha an kullin wa innama yatashaddaduna fi ahadithil ahkam. Ahli ilmu beserta jemaah mereka memberikan kelonggaran dalam hadis tentang fadilat. Mereka meriwayatkannya. Mereka hanya keras dalam penilaian hadis berkenaan hukum hakam. Di dalam kitab Ulumul Hadith karangan Ibnu Al-Salah, penerbit Darul Fikr, muka surat 103, pengarang menulis, yajuzu 'inda ahli al-hadith wa ghairihim at-tasahulu fil asanid wa riwayati ma siwa al-mawdu' min anwa'il ahadithil da'ifah min ghairi ihtimam bi bayani dha'fiha فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشرعية من الحلال والحرام وغيرهما وذلك كالمواعظ والخصاص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. Dibolehkan di sisi ahli hadis dan yang lain-lain untuk kelonggaran dalam penilaian sanad serta riwayat yang bukan kategori hadis daif tanpa menekankan kedaifannya,
melainkan sifat-sifat Allah Ta'ala dan hukum-hukum syarak dari yang halal dan haram, dan lain-lain lagi. Demikian itu seperti seruan cerita-cerita dan fadilat-fadilat amalan, segala dorongan, ancaman dan semua yang tiada kaitan dengan ketetapan hukum hakam serta akidah. Di dalam kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi, penerbit Baitul Afkar Al-Dawliyah, cetakan tahun 2009 Masihi, muka surat 1065, pengarang menulis, وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي مَوَاضِعَ أَنَّ أَهْلَ الْعَلْمِ مُتَّفِقُونَ عَلَى الْعَمَلِ بِالضَّعِيفِ فِي غَيْرِ الْأَحْكَامِ وَأُصُولِ الْعَقَائِدِ. Telah kami dahulukan dalam beberapa topik bahawa ahli ilmu sepakat untuk beramal dengan hadis daif dalam perkara bukan hukum hakam dan prinsip akidah. Kenapa boleh beramal dengan hadis daif? Ini disebabkan jika para ulama ini tidak mempunyai pendapat sedemikian, maka mereka harus membuang 90 hingga 95% hadis tentang sejarah dan lain-lain lagi. Sudah tentu jika mahu melakukan perkara yang betul, mereka tidak mempunyai hak untuk berbuat demikian. Tetapi tidak ada pilihan yang lain apabila hadis-hadis sahih bagaikan setitis air di lautan hadis-hadis daif. Di dalam kitab Tarikh Madinah Al-Salam, karangan Al-Khatib Al-Baghdadi, jilid pertama, penerbit Darul Gharb Al-Islami, cetakan pertama tahun 2001, muka surat 345. Pengarang menyatakan, Yahya bin Ma'in yaqul wa ayyu sahibu hadith la yaktubu an kadzab alfa hadith. Yahya bin Ma'in berkata, ahli hadis manakah yang tidak menulis ribuan hadis daripada pendusta? Di dalam kitab Siyarul A'lam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi, jilid ke-7, penerbit Muassasah Ar-Risalah, cetakan ke-11 tahun 1996, muka surat 226. Pengarang menulis, Syu'bah yaqul ma a'lamu ahadan fattashal haditha kataftishi waqaftu ala anna thalathata arba'ihi kazibun. Syu'bah berkata, aku tidak kenal orang yang mencari hadis seperti aku mencari, sehingga aku menetapkan pendirian bahawa 3/4 hadis adalah dusta. Hadis dhaif yang disebutkan beliau ini bukan lagi tentang fadilat, juga bukan tentang sejarah. Syu'bah menyatakan bahawa 3/4 daripada semua riwayat adalah dusta. Di dalam kitab Hayat Muhammad karya Dr. Muhammad Hussein Haikal, seorang cendekiawan Mesir, cetakan ke-14, penerbit Darul Ma'arif Qahirah, muka surat 66. Pengarang menulis, falam yakun al-hadith qad duwina ila ahdi mutaakhir min asril Umayyin wa qad amara Umar bin Abdul Aziz bi jam'ihi thumma lam yujma' illa fi ahdi al-Ma'mun ba'da an asbaha al-hadithu as-sahihu fil hadithil kizb kasya'ratil bayda fi jildi thawrin aswad ala qawlil Darul Qatni. Tiadalah hadis dicatat hingga ke zaman terakhir Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz pernah memerintahkan penghimpunan hadis, kemudian hadis-hadis tidak juga dikumpul, melainkan di zaman Khalifah Ma'mun setelah terjadi hadis sahih berada di celah-celah hadis dusta bagaikan bulu putih di celah-celah kulit selendang hitam. Justru itu, berapa banyakkah bulu putih yang berada pada seekor selendang hitam? Inilah nisbah hadis sahih Ahlus Sunnah wal Jamaah di celah-celah hadis daif. Kesimpulannya, ajaran Dr. Asri bercanggah dengan metod para ulama Ahlus Sunnah yang membenarkan amalan berasaskan hadis daif.